alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah junjungan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana beliau mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia, versi tulisan Rumi, kita sampai ke muka surat 43, kenyataan sifat-sifat salbiyah. Nyatakan apa makna salbiyah dengan ijmal, secara keseluruhan salbiyah itu apa makna, dan sebutkan dengan tafsir yang mana yang dikatakan salbiyah itu beserta dalil-dalilnya. Tafsir maknanya secara terperinci, satu persatu, dan baru dalil bagi tiap-tiap sifat salbiyah. Maknanya kita telah selesai dari menghuraikan kategori yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat nafsiyah. Saya ulang lagi sekali, kepentingan untuk kita faham makna wajib di situ. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Berlaku kekeliruan dalam fikiran sebahagian, menyangkakan bahawa wajib itu adalah wajib seumpama kita kata sembahyang itu wajib, puasa di bulan Ramadan wajib, menunaikan haji bagi orang yang mampu, wajib sekurang-kurangnya, satu kalilah seumur hidup. Bukan. Bahkan baru-baru ini ada orang mengkritik dengan keras. Dia memanggil kita sebagai ahlul bid'ah.
Bahkan dia menggelarkan kita sebagai golongan dipanggil Lahabi, katanya. Lahabi dia letak dalam bracket pengikut Abu Lahab. Mungkinlah wallahu alam kerana kebetulan Abu Lahab ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, beliau bergembira sehingga beliau memerdekakan hamba yang menyampaikan berita gembira tersebut. Lalu pernah dilihat di dalam mimpi bahawa beliau menceritakan, tapi ini mimpilah, bukan di hadapan mata, bahawa diringankan azab beliau pada setiap hari Isnin kerana beliau bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi tetap tak masuk syurga sebab beliau orang yang kafir. Lalu oleh kerana kita juga bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, lalu ada golongan yang sempit dada dan beku fikiran mereka. Mereka kata, ni golongan Lahabi, sama-sama gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Habis kamu tak gembira? Kamu sendiri itu yang ada iman dalam hati, tak bergembirakah dengan kelahiran Nabi SAW yang menjadi sebab kita dapat hidayah, yang menjadi sebab rahmat kepada sekian alam? Jadi gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi SAW bukan satu kesalahan. Sekira-kira menjadi hina kalau kita juga bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, itu silap. Hinanya Abu Lahab kerana kufur kepada dakwah Nabi SAW dan mencaci maki kepada Nabi SAW, maka jadi hina. Walaupun Abu Lahab itu dari segi pertalian darah adalah bapa saudara kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan saja dia melabelkan kita sebagai Lahabi, bahkan dia marah kepada kita yang belajar sifat 20. Kerana kita itu, kata dia, pandai-pandai saja menetapkan sifat 20 bagi Allah, padahal tidak ada dalil dalam Quran hadis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang faham ke apa yang dia cakap? Makna wujud kidam bakok dan seterusnya itu tak ada dalil dalam Quran hadis. Tak ada dalil bahawa Allah wujud. Tidak ada dalil bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Tidak ada dalil bahawa Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Tidak ada dalil bahawa Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluk. Ini percakapan seolah-olah orang yang tidak ada akal. Rupa-rupanya dia kata, siapa yang nak paksa Allah buat itu ini? Oh, dia sangkakan sifat wajib itu makna Allah wajib kena buat. Kalau Allah tak buat, maka Allah berdosa. La ilaha illallah. Suruh mengaji tak mau, rajin mengkritik. Wajib di sini adalah wajib akli, bukan wajib syarak. Wajib syarak itu adalah talabul fi'li, talaban jaziman. Yujazu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib syarak. Dituntut kita buat dengan tuntutan yang putus, tidak ada pilihan, lalu diberi pahala kalau kita buat dan berdosa kalau kita tinggalkan. Itu wajib syarak. Bila kita kata sifat wajib bagi Allah bukan wajib syarak, bukan berarti Allah wajib, Allah kena buat macam ini, tak mungkin. Kerana hukum syarak hanya bersangkut dengan orang mukallaf, tidak bersangkut dengan yang tidak mukallaf. Siapa yang nak taklif Allah Ta'ala? Mustahil. Wajib di situ maknanya wajib akli. Maka terbahagi kepada 3. Wajib sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada. Akal pasti mengatakan ada. Dia akan menerima tetap dan tidak menerima nafi. Sementara mustahil adalah lawannya. Sesuatu yang akal tidak boleh terima ada. Akal kata tak mungkin. Itu akan diterima nafi dan tidak diterima tetap. Mengatakan ya tidak, mustahil. Dan ada di sana namanya jaiz, iaitu akal boleh terima. Kalau dikatakan ada pun tak ada masalah, kalau dikatakan tiada pun tiada masalah. Menerima nafi dan menerima tetap, tak ada masalah. Jadi ini maksud wajib di sini. Jadi kita serulah kepada kawan-kawan yang begitu anti kepada pengajian sifat 20, cuba lihat apa kandungannya. Kamu pun tidak akan anti kepada apa yang diajarkan. Tak mungkinlah kamu orang Islam kata Allah tak wujud. Tak mungkinlah kamu orang Islam tapi kamu kata Allah baru wujud. Yang kita akan bincang malam ni insya-Allah.
Dan tak mungkinlah kamu orang Islam tapi kamu kata Allah satu masa akan binasa. Tak mungkin kamu orang Islam kamu mengatakan Allah serupa saja seperti makhluk, ataupun makhluk pun sama seperti Allah. Tak mungkin. Dan seterusnya. Jadi perhatikan, makna sifat salbiyah itu, iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak. Salbiyah ni kita boleh terjemah. Yang kelima adalah wahdaniyah. Qidam fungsinya menafikan permulaan bagi wujud Allah. Allah wujud tidak didahului. Lain daripada Allah, dia wujud semenjak bila? Semenjak bila Allah wujud? Tidak ada semenjak bila. Itu maknanya qidam, ya, menafikan permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baqa, menafikan perakhiran bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud sampai bila? Tak ada sampai bila. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, menafikan mumasalah, menafikan bersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemahannya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya apa? Fungsinya apa? Iaitu menafikan. Dan wahdaniyah, menafikan banyak pada Allah Ta'ala. Adakah dari segi zat, adakah dari segi sifat, adakah dari segi af'al, perbuatan, banyak itu dinafikan. Ataupun dalam bahasa lama dia katakan menafikan berbilang-bilang. Kalau dalam bahasa Arab dia kata kam. Kalau kita nak beli barang di kedai di negara Arab atau di tempat orang Arab, kita kata kam, berapa. Jadi berapa kepada Allah dinafikan. Kalau makhluk, ya, berapa orang datang, ya, berapa orang jemaah haji Malaysia tahun ni, ya, berapa orang yang meninggal dunia, ya, berapa orang, itu makhluk. Tetapi kalau Allah Ta'ala yang dikatakan berapa itu dinafikan. Baik, kita pergi tengok orang kata sifat 20 tak ada dalil. Kita pergi satu persatu. Makna qidam. Qidam kalau kita terjemah artinya sedia. Apa makna sedia? Maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh Adam. Adam maknanya tiada, dengan huruf Ain, ya, Adam. Sedangkan makhluk wujud juga, ya, makhluk wujud, tapi wujud yang didahului oleh Adam. Sebelum wujud tidak wujud. Allah tidak demikian. Lawannya baharu. Allah tu baru wujud, tu mustahil. Baharu di situ maknanya baru wujud. Katakan sesuatu tu umurnya sudah 1000 tahun, 2000 tahun, 10,000 tahun, kita sebut dalam konteks pengajian ilmu tauhid baharu. Baharu apa? Ustaz dah 10,000 tahun. Ya. Tapi maknanya ada permulaan. Ya, baru wujud. Jadi untuk Allah mustahil. Dalil akli atas yang demikian itu, iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan, maka tak kali itu terjadilah daur atau tasalsul. Ini perbincangan yang teknikal. Sebab kadang-kadang orang bertanya, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa bukti Allah wujud? Sebab kita bukan nampak Allah, kita bukan dengar Allah, kita bukan boleh pegang Allah, tapi kita percaya kepada Allah. Jadi apa dalil Allah wujud? Maka kita kata alam ini menjadi dalil, menjadi bukti kewujudan Allah Ta'ala. Kerana alam ini sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Ya. Tuan-tuan yang sudah ada anak, belum ada cucu, akan ada cucu atau tidak? Boleh ada, boleh tak ada. Yang sudah ada cucu akan ada cicit atau tidak? Boleh ada, boleh tak ada. Jadi sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada, apabila berat kepada salah satu daripada dua kemungkinan, pasti ada yang memberatkan. Ibarat neraca, dacing, neraca yang sama seimbang. Kalau berat sebelah sini, pasti ada yang memberatkan dia. Kalau berat sebelah sana, pasti ada yang memberatkan juga.
Maka makhluk ini, alam ini adalah sesuatu yang sama seimbang antara ada dan tiada. Tiba-tiba berat belah tiada. Ya, kahwin-kahwin tak dapat anak. Ya, maka bapaknya tak dapat cucu lah. Maka berat sebelah tak ada itu menunjukkan ada yang menentukan. Apatah lagi kalau berat sebelah ada, lebih jelas. Dulu dia orang bujang saja, kesana kemari seorang diri. Kemudian dia kahwin. Tiba-tiba lepas kahwin dapat 10, 11 orang anak. Itu main mana? Main mana? 10, 11 orang. Allah lah yang tentukan. Maka alam ini menjadi dalil wujud Allah Ta'ala. Tak akan alam ini terjadi dengan sendiri. Kalau seumpama reban ayam pun kita tak akan kata terjadi dengan sendiri. Kalau kita lama tak balik kampung, balik-balik tengok ada reban ayam belakang rumah mak kita. Kita tanya, bang, siapa buat reban ayam belakang rumah mak? Abang kita jawab, mana ada orang buat jadi sendiri. Kita kata, abang aku ni tak nyanyuk ke apa? Ada pula reban ayam jadi sendiri. Reban ayam pun tak boleh jadi sendiri. Habis langit bumi boleh jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Segala planet boleh jadi sendiri. Bahkan diri kita ni pun boleh jadi sendiri kah? Dengan sistem yang kita sendiri pun tak faham. Macam mana jantung kita, pam darah yang kaya oksigen, patah balik darah kurang oksigen, dia bancuh macam mana oksigen? Ada sistem dia. Takkan jadi sendiri. Jadi, kalau orang berfikir, betul lah. Pastilah Allah Ta'ala wujud. Selesai. Tenang. Bagi kebanyakan orang, dah selesai. Tinggal nak taat, patuh, beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang dia berfikir lagi. Kalau wujud alam ni menjadi dalil wujud Allah Ta'ala, tidakkah wujud Allah menjadi dalil kepada pencipta Allah? Dia tak puas hati setakat dia tanya siapa cipta alam, dia mau tanya siapa cipta Allah. Maka di situ jawapannya tak ada pencipta bagi Allah kerana Allah wujud tanpa ada permulaan. Jadi yang ini mungkin disanggah lagi. Yang itu perlu kepada penerangan secara teknikal. Kalau penerangan secara simple, boleh saja. Dan logik. Misalnya, seorang kanak-kanak, katakan umur dia 8 tahun. Budak kampung. Jadi petang-petang dia main dengan kawan-kawan, dia nampak atas pokok ada tupai. Kemudian dia nampak ada monyet. Kemudian dia nampak pokok yang sebelum ni kecil dah jadi besar. Jadi dia pun terfikir, macam mana boleh ada benda-benda ni semua. Dia pun balik rumah sekejap. Mak dia tanya, kamu dah habis main ke? Tak, saya nak tanya ni. Tadi saya tengok tupai, monyet, pokok. Siapa yang cipta ni semua? Dia tanya. Jadi mak dia orang kampung je. Tengah korimi, sementara tunggu suami balik kerja. Jadi mak dia jawab, Allah lah yang cipta. Tuhan yang cipta semua ni. Oh ya, terima kasih mak. Pergi sambung main. Lebih kurang 10 minit patah balik. Ada apa lagi kamu ni? Dah habis main ke? Belum. Nak tanya apa lagi? Mak nak menggoreng mi ni. Jawab dia, tadi mak kata alam ni semua pokok, monyet, tupai, ni Allah yang ciptakan. Habis tu Allah siapa cipta mak? Dia tanya mak dia macam tu. Jadi mak dia orang kampung, dia akan jawab macam ni. Dia kata Allah tu Tuhan. Mana boleh kena cipta? Kalau kena cipta bukan Tuhan lah namanya. Dah. Pergi main, jangan kacau mak nak goreng mi ni. Nanti tak siap ni, bapak kamu balik nanti. Jadi walaupun nampak simple saja jawapan mak dia tadi, itulah yang sebenarnya. Kalau sudah dicipta tu namanya makhluk. Maka tak boleh kita kata Tuhan diciptakan. Maka wujud Tuhan itu tanpa ada permulaan. Jadi selesai cara budak kecil dengan ibu dia orang kampung. Tapi dalam dunia yang luas ini ada orang yang masih degil. Ketegak lagi. Dia kata mana boleh. Ustaz kata kalau alam ada menunjukkan ada pencipta, ada Allah. La Allah ada, mesti menunjukkan ada pencipta Allah. Maka datanglah ini. Kita kata kalaulah Allah tu baharu, maknanya sebelum ni tak wujud. Itulah yang nama dicipta tu. Kalau qadim tidak perlu pada pencipta, sebab wujud tanpa ada permulaan. Baharu baru kena cipta.
Maka kalau dikatakan Allah tu baharu, maknanya baru dicipta, maka akan berlakulah sesuatu yang mustahil. Sama ada daur ni maknanya berpusing. Daro yaduru, daur tu berpusing. Kalau di negara Arab, daur tu merujuk kepada roundabout, berpusing. Ataupun tasalsul, bersambung-sambung, tak putus-putus. Kenapa jadi macam itu? Kerana kalau kamu berfikir, kamu tak boleh terima bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, bahawa tidak ada yang menciptakan Allah, maka tentulah kamu akan mengatakan Allah diciptakan. Kan begitu? Kalau kamu tidak boleh menerima bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, bahawa Allah tidak diciptakan, maka kamu akan mengatakan Allah diciptakan. Kalau kamu mengatakan Allah diciptakan, kamu akan pergi kepada siapa yang menciptakan, pencipta Allah. Sebab kamu tak boleh terima konsep kidam. Konsep wujud tanpa ada permulaan kamu tak boleh terima. Kamu nak kata juga Allah diciptakan, maka akhirnya kamu terperangkap dengan sikap kamu sendiri. Siapa yang cipta, pencipta Allah? Fikir banyak fikir. Adalah pencipta lain. Habis itu yang menciptakan pencipta lain itu siapa? Akhirnya bersambung-sambung, bertasalsul, tak putus-putus. Lalu jiran tanya, mana tu? Kamu lama tak nampak? Masuk hospital, seminggu tak makan, fikir siapa cipta Tuhan. Tak ada kerja dah pencen, duk fikir siapa cipta Tuhan. Ataupun jadi daur. Daur ni mungkin orang masih kerja, nak masuk kerja, nak masuk office. Dia fikir, siapa cipta Allah? Katalah Tuhan A. Siapa cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa cipta Tuhan B? Tengok, nak masuk office ni, Allah lah balik. Mana boleh lagu tu? Pusing lagu tu, mana boleh? Mustahil. Jadi apabila kamu menafikan kidamnya Allah Ta'ala, wujud Allah tanpa ada permulaan, menatijahkan salah satu daripada dua yang mustahil, iaitu tasalsul, bersambung-sambung tak putus-putus, ataupun daur, berpusing, maka pastilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Tapi Ustaz, saya tak boleh bayang Ustaz, macam mana dia kata Allah wujud tanpa ada permulaan? Jawapannya, siapa suruh bayang? Sebab apa yang kamu bayangkan tu makhluk. Kamu tu makhluk. Jadi oleh kerana kamu tu makhluk, bayangan apa yang terhasil daripada kamu, termasuk bayangan, lintasan-lintasan, itu juga makhluk. Jadi kalau kamu bayangkan Allah begini, Allah begitu, pastilah Allah tidak begitu. Kerana Allah tidak sama seperti makhluk. Jadi kamu rasa tak boleh bayang dah Allah Ta'ala tu. Itu betul lah. Saya tak boleh bayang kata kidam Allah ni lagu mana. Betul ya? Jangan kata kidam Allah Ta'ala. Kamu nak bayangkan satu orang kalau dia tu tercabut daripada graviti bumi. Kan kita ni katanya melekat di sini sebab ada graviti. Katalah tiba-tiba tak ada graviti, kita pun terpelanting keluar daripada bumi ni. Lah sekali kita stop ke mana? Kita tu kita tak boleh bayang lah. Kalau kita kata kita stop dekat satu planet, lepas pada planet tu, itu baru makhluk pun sahaja kita sudah tak boleh bayangkan. Apatah lagi yang khalik, yang menciptakan makhluk. Jadi kalau kamu tidak boleh bayangkan kidam Allah Ta'ala, betul dah tu. Jangan kamu tolak kidam, sudah itu jadi kufur. Itu jadi syirik. Kerana ada pencipta lain daripada Allah Ta'ala. Perlu kita ingat, Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Allah mesti ada. Jadi katanya dah minta maaf dah hamba Allah tu, yang menuduh Asy'ariyah seperti tak ada Tuhan dia tu. Ataupun Asy'ariyah berpegang Tuhan antara ada dan tiada. Kita Asy'ariyah mana kamu rujuk ni? Asy'ariyah mengatakan Allah wujud, bukan bainal wujud wal adam, bukan. Allah wujud, bahkan wajibul wujud, mesti wujud. Tak mungkin Allah tak wujud. Tu macam mana kamu boleh fitnah? Eloklah pun minta maaf. Minta maaf saja tak memadai lah. Kena taubat lah. Kena tinggal lah fahaman yang salah tu. Sebab bid'ah dalam akidah tak ada hasanah.
Ya. Kamu labelkan kita ahlul bid'ah sebab kita doa ramai-ramai lepas sembahyang, sebab kita selawat salam tarawih. Bukannya itu bang ahlul bid'ah. Itu dah terpayunglah dengan dalil-dalil umum. Allah suruh kita berdoa, Allah tidak wajibkan mesti doa seorang-seorang. Doa ramai-ramai pun boleh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, satu orang berdoa dan diaminkan oleh orang lain, maka Allah perkenankan doa dia. Apa masalah? Yang ahlul bid'ah ni yang buat bid'ah dalam akidah. Adalah juga ahlul bid'ah yang buat bid'ah dalalah dalam amalan. Ya. Mereka amalan-amalan yang tidak ada dalil asas syarak, dalil umum tak ada, dalil khusus tak ada, adalah. Tapi yang ahlul bid'ah yang ulama pesan jangan bercakap, jangan bergaul dengan mereka, itu adalah ahlul bid'ah dalam akidah. Sebab kalam mereka tu beracun. Jadi kawan saya dia ada Facebook, dan Facebook dia baru ni kena macam kena warning lah sebab posting dia tu melanggar hak cipta orang lain. Jadi video-video tu banyak mengandungi bid'ah. Dan dia share untuk dia rot balik lah, untuk dia terangkan kesilapan di mana. Dia tanya saya, Ustaz tak kena ke? Saya kata seingat saya tak ada share video dia pun. Video golongan ahlul bid'ah ni saya tak share. Bahkan saya nak tengok pun tak ada. Sebab saya menghargai ketenangan jiwa, saya kata. Dia kata, Ustaz tak tengok tapi Ustaz tahu poin dia pun. Kasyaf lah. Dia gurau. Kasyaf kot Ustaz ni. Saya pun, dia gurau, saya gurau balik dah, saya gelap. Sebab Tapi saya kata, kalam ahli bid'ah ni, dia macam bangkai. Bangkai kita boleh makan time darurat. Mau tak mau kena ambil tahu jugalah pasal kita nak betting orang daripada terpengaruh. So kita kena tahu apa yang dia cakap. Jadi bangkai ketika darurat kita boleh makan. Tetapi janganlah makan sampai tersandar kenyang, sedap pula daging ni. Ya. Lepas pinggan itu mana ada darurat. Darurat tadi ni kalau kamu tak makan kamu boleh meninggal. Itu darurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu disukat dengan sukatan dia. Benar kalau kita tak makan, tak ada makanan lain, boleh meninggal kita. Yang ada ayam, bukanlah bangkai yang tergolek tepi jalan, siapa nak makan? Ya. Bangkai ni maknanya dia tak sembelih. Tapi ayam masak lemon sedap. Ya. Ayam masak apa? Ya. Tapi kita ni haram makan. Tapi pada ketika itu je yang ada. Kalau kita tak makan boleh mati. Dah kubulur sangat dah. Ya, agak-agak tak makan mati saya. Makan. Agak mana boleh selamatkan nyawa? Cukup. Jangan sedap ayam ni, ambil lagi, tambah lagi, tak boleh. Begitu juga dengan kalam ahlul bid'ah. Kalau kita dengar banyak-banyak kalam mereka, na'udzubillah, takut jadi keras hati. Takut jadi gelap fikiran, takut jadi masuk syubhah dan keraguan. Tapi kalau kita perlu untuk menolak, ambillah sikit, ambil tahulah. Mereka kata lagu ni tak betul itu. Sebab Quran hadis kata lain. Salafus soleh pegang lain. Setakat tu je lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala wajibul wujud. Bukan Allah antara wujud dan tak wujud itu mengaku. Mana dalil? Dia kata sifat 20 tak ada dalil. Itulah firman Allah Ta'ala dalam suratul Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Adakah awal Allah Ta'ala itu awal nisbi macam kita? Siapa yang awal sekali main? Bukan. Kalau macam tu tak ada bezalah Allah dengan makhluk. Kita ada yang awal kan? Dia yang awal sekali datang office. Bukan. Wal awwalu ay bila bidayah. Tidak ada permulaan. Wal akhiru ay bila nihayah. Tidak ada berakhiran. Baru tu Allah. Ini dalil dia. Jadi akal dan nakal dia seiring. Akal yang sihat tidak boleh terima Allah Ta'ala baru ada. Kerana kalau Allah Ta'ala baru ada, berarti Allah diciptakan. Kalau Allah Ta'ala diciptakan, berarti Allah tu makhluk. Itu cara mudah. Cara panjang sikit, kalau Allah Ta'ala diciptakan, nanti akan timbul siapa ciptakan pencipta Allah. Kalau dah timbul siapa timbulkan pencipta, maka akan jadi daur atau tasalsul. Itu cara panjang sikit. Tapi apa pun cara,
Dari segi akal, memastikan Allah tidak baharu. Dari segi nakal, huwal awwalu wal akhir. Itu siapa yang pandai-pandai kata sekuat 20 tak ada dalil? Faedah. Maka qadim nisbah namanya itu 4 bahagi. Bila kata qadim, boleh dalam 4 sudut. Tak semua qadim tu qadim macam Allah. Ada istilah qadim tu berbeza. Pertama, qadim zati, iaitu ketiadaan permulaan bagi zat, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qadim sifati, menafikan permulaan bagi sifat Allah taala. Kerana sifat ni ada pada Allah, tak mungkin sifat baharu. Ya. Allah qadim tapi sifat Allah baharu, tak mungkin. Makanya kalau mereka faham, mereka tak ada masalah Allah wujud tak bertempat. Dia kata, mana datang ni Allah wujud tak bertempat? Mana datang macam mana? Kamu pun pegang benda yang sama. Kamu pun tolak i'tiqad al-hulul wal ittihad. Kamu tolak Allah itu berada pada makhluk. Kamu tolak Allah itu menyatu dengan makhluk. Kalau kamu kata Allah bertempat, berarti Allah tu hulul. Allah berada pada makhluk dia. Kerana tempat itu kan nisbah kepada makhluk. Sebab itu kita mengisbatkan istiwa dengan makna yang layak dengan Allah. Jangan kita tetapkan istiwa, kita kata, oh maknanya Allah duduk atas arasy, Allah bertempat atas arasy. Jadi kawan-kawan yang berpegang macam itu, tidakkah kita seia sekata bahawa arasy itu makhluk? Ataupun kamu nak kata arasy bukan makhluk? Kami percaya kamu seperti kita orang Islam percaya bahawa arasy itu makhluk. Kalau kamu kata arasy itu bukan makhluk, maka itu kufur dari awal lagi. Kerana ada syirik bagi Allah Ta'ala. Arasy bukan makhluk Allah, sebab dia bukan makhluk. Berarti arasy qadim. Itu kan syirik. Arasy luar daripada kuasa Allah. Tak mungkin. Tak mungkin orang Islam kata macam itu. Maka arasy makhluk itu sepakat antara kami dan kalian. Jadi kalian faham tak makna makhluk? Makhluk berarti diciptakan. Apa makna diciptakan? Makna sebelum diciptakan tak wujud. Adakah Allah juga tak wujud ketika arasy tidak wujud? Kan Allah qadim. Berarti Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujud Allah tanpa bertempat itu pasti. Wujud Allah tanpa arasy itu pasti. Tak mungkin selepas itu berubah sifat Allah daripada tidak bertempat, selepas Allah ciptakan arasy berubah menjadi bertempat. Jadi kalau gitu sifat bertempat itu baru. Sifat Allah tidak baru. Sifat Allah qadim, sebagaimana zat Allah qadim. Ketiga qadim idhafi, bukan qadim yang hakiki, tidak, tapi nisbah terdahulu sesuatu itu daripada sesuatu. Misalnya terdahulu bapa daripada anak. Jadi bapa ni lebih lama daripada anak. Standard lah. Takkan anak lahir dulu baru bapa lahir dulu, tak logik. Ya? Tapi adakah bapa qadim maknanya tidak ada permulaan? Bukan. Kalau pun kita kata haza baitun qadimun, ataupun hazal bait qadim, rumah ini qadim. Oi, start menyamakan rumah ni dengan Allah. Allah qadim, rumah ni qadim. Tidak. Qadim ni sebab pada makhluk, qadim idhafi. Maknanya banding dengan hak lain dia dah lama dah. Rumah ni tahun 80-an lagi duk ada dah di Shah Alam ni. Rumah ni baru tahun 2000-an. Jadi nisbah idhafinya adalah qadim. Itu tak sama seperti Allah Ta'ala. Keempat, qadim zamani, yakni terdahulu masa atau zaman, seperti terdahulu Isnin daripada Selasa. Terus ejaan Arab, ya. Terdahulu Isnain daripada Sulasa. Bahasa Melayu lah senang. Dulu hari Isnin lah daripada hari Selasa. Jadi qadim Isnin berbanding dengan Selasa. Tapi itu menunjukkan kepada zaman. Tapi itu kita lihat daripada satu sudut. Daripada sudut yang lain, dulu Selasa daripada Isnin. Perasan tak? Tak perasan. Selasa minggu ni dulu daripada Isnin minggu depan. Jadi kalau kita nak think positif, ada orang frust,
Ada orang frust, bawa laju-laju, sekali sampai dekat traffic light merah. Asal sampai je merah. Asal sampai je merah. Jadi kalau dia nak think positif, dia boleh fikir, aku sampai sebelum hijau. Belum hijau aku dah sampai. Tu kalau nak think positif lah. Tapi selalu kita nampak yang merah tu, kita jadi marah. Ya. Baik, selesai. Jadi qadim zati dan qadim sifati itu adalah qadim yang hakiki bagi Allah Ta'ala semata-mata, zat dan sifat. Dan qadim yang lagi dua itu adalah qadim yang bukan hakiki. Kalau ada yang mengatakan lain daripada Allah itu juga qadim hakiki, maka menjadi kafir seperti kaum falasifah, ahli-ahli falsafah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.